Selamat pagi semua, selamat sejahtera. Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat. Ya, okay, bertemu lagi kita dalam hari ini untuk subjek Bahasa Melayu tahun 2. Tajuk dia Tahniah Kak Mas Tura. Pembelajaran hari ini ya, objektif dia maksudnya apa yang perlu murid-murid capai pada hari ini. Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat tabaylah baca dan fahami teks dengan betul. Kita baca dan faham teks. Yang kita baca tu kita faham dengan betul. Kemudian bina 5 ayat. 5 ayat menggunakan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. Maksudnya penjodoh bilangan tu dia ada gambar. Kita kena bina penjodoh bilangan tu ikut gambar. Okey? Itu tujuan dia. Kita punya ayat tu ada dalam ayat tu ada penjodoh bilangan mengikut gambar. Itu maksudnya mengikut konteks. Okey, kalau dah bersedia kita mulakan pembelajaran hari ini. Tengok buku teks muka surat 7. Okey. 17, siapa ada buku teks boleh rujuk. Yang ni minggu depan kita akan guna sebab hari Jumaat hari ni lah. Okey, mudah-mudahan akan dapat buku teks. Jadi minggu depan kita akan gunakan buku teks sepenuhnya. Okey, kita tengok tajuk dia. Tahniah Kak Mas Tura. Ini dialog lah. Ini kita panggil dialog perbualan. Okey, cikgu baca, murid-murid dengar. Makcik hadiahkan kamu senaskah novel. Makcik hadiahkan kamu senaskah novel. Bolehlah kamu baca dalam kapal terbang nanti. Okey. Tahniah Kak Mastura. Tahniah Kak Mastura. Terimalah sekotak coklat daripada kami. Okey, ini Kak Mastura jawab. Terima kasih. Terima kasih makcik di atas hadiah yang diberikan. Jadi makcik itu jawab sama-sama Mas Tura. Okey, ini perbualan Mas Tura ni dia nak pergi belajar lah mungkin. Jadi dihantar ke lapangan terbang. Sini dihantar oleh makcik dia. Okey, makcik. Okey. Makcik dia hadiahkan senaskah. Maksud senaskah ni satu buku tebal. Novel lah. Maksudnya untuk bacaan. Jadi penjodoh bilangan untuk buku yang tebal ataupun kecil, asal buku lah. Naskah penjodoh bilangan untuk buku novel, buku kamus, sudah naskah. Se di SI se maksudnya satu. Kalau dua kita tak boleh letak se, kita akan letak dua naskah, tiga naskah. Okey, kalau dia satu boleh letak satu naskah atau senaskah. Okey, macam ni juga. Terimalah sekotak coklat. Sekotak maksudnya satu kotak saja. Kalau dia bagi 2, 3 kotak kita sebut terimalah 2 kotak. Se tu rujuk pada satu. Okey, kalau dia lebih kita akan guna bilangan. Berapa bilangan benda tu? Okey, jadi kalau kita rujuk sini, penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang sesuatu seperti benda, haiwan, tempat dan lain-lain. Maksudnya benda tu dia punya bilangan berapa? Untuk digunakan bersama-sama. Contohnya ada 2, 3, kita tak boleh kita nak bagi dia supaya dia lebih sedap didengar, kita letak bilangan. Contohnya ni ini sebekas kontena. Okey, jadi sebekas satu. Okey, ini kalau ini ya, cikgu tengok ini. Yang ini gunting. Kita guna dia sebilah buat tajam. Gunting sebilah. Okey, tajam sebilah gunting. Kalau dua buah gunting dua gunting, dua bilah. Kalau satu sebilah. Kalau dua dan terus jadi dua bilah, tak ada dua sebilah, tak ada. Kalau satu
Kalau 2, 2 bilah. Kalau 3, 3 bilah gunting. Okey. Ini contoh lain ialah jodoh bilangan. Apa lagi dia kembali ya? Ini. Ini apa nih? Ini kunci. Okey, kunci. Kalau satu sebentuk, ada bentuk. Satu ni sebentuk. Tapi kalau banyak macam ni, segugus. Sebab banyak dia bergantung. Segugus kunci. Okey. Satu se. Tapi kalau banyak macam ni, segugus. Dia lebih beza. Kalau ni bentuk. Kalau macam ni saja, dua macam ni. Yang atas ni saja dua. Dua bentuk kunci. Ada kunci. Dua bentuk kunci. Okey. Contoh lain ialah yang mudah. Ini. Okey. Ini tak nampak ni. Kita kena buka dulu. Ini gam. Gam sebotol. Nampak satu sebotol. Tapi kalau dua, kita tak sebut dah dua sebotol, kita sebut dia dua botol. Botol ialah penjodoh bilangan sebab dia dalam bentuk botol. Kalau se, orang tak mudah sebut se. Kalau dua, dua botol. Botol tu ialah penjodoh bilangan. Dua botol gam. Saya ada dua botol gam. Abu ada sebotol gam. Okey, jatuh. Okey, jadi itu beza dia penggunaan. Itu tujuan dia penggunaan penjodoh bilangan. Okey, tak bagi beza. Okey, sekarang kita tengok penjodoh bilangan yang diberi di dalam teks ni. Satu ialah sepasang cermin mata. Okey, tengok sepasang cermin mata. Siapa yang guna cermin mata sini? Makcik Mas Tura. Jadi kita kena buat ayat nanti menggunakan konteks ni. Siapa? Katakan Makcik Mas Tura menggunakan sepasang cermin mata baharu. Boleh. Sebab dia dalam konteks gambar. Sebuah kamera. Siapa pegang ni? Kita boleh bagi tahu seorang ahli keluarga Mas Tura mengambil gambar menggunakan sebuah kamera. Ini kamera. Sebentuk cincin. Tak nampak sini. Mana sebentuk cincin? Ada siapa nampak sebentuk cincin? Tak ada sini. Okey, mungkin kita boleh bagi sebentuk cincin. Ni. Makcik Mas Tura memakai. Bukan menggunakan, memakai sebentuk cincin yang cantik. Di jari. Sekaki payung. Ni payung. Penjodoh bilangan untuk payung, tongkat dia kaki ya. Cendawan dia guna kaki. Tak boleh sebuah, sebiji. Dia kaki sebab dia berkaki. Jadi ada sekaki payung bergantung pada troli. Ini kita kena cerita dia ikut gambar ni. Seurat gelang. Dia maksudnya kalau urat satu saja gelang. Kalau banyak dia bukan urat dia bukan seurat. Berapa gelung. Kalau dia banyak gelung, gelang. Seurat satu saja. Jadi mungkin kita bagi tahu Makcik Mas Tura mengenakan seurat gelang emas. Mengenakan. Maksudnya pakai. Buat ayat yang mudah. Ini yang kamu perlu buat. Ini contoh. Dia bagi sini satu sepasang cermin mata, sebuah kamera. Kamera punya penjodoh bilangan lah buah. Sebentuk cincin di jari. Kaki payung. Payung ini dekat gambar ni. Cikgu tunjuk balik. Ini payung. Kamera. Gelang dekat tangan ni. Mungkin kita ni dah nampak sini. Gelang sini makcik ni. Cincin kita boleh letak sini ataupun Mas Tura pun boleh lah. Sepasang cermin mata. Yang ni makcik ni guna cermin mata. Buat ayat ikut gambar ni. Tengok makcik berbaju biru itu menggunakan sepasang cermin mata. Cukup ayat mudah. Lelaki baju kuning itu
memegang sebuah kamera pun boleh. Sebab itu nak di dalam gambar. Okey, sebentuk cincin. Mastura memakai sebentuk cincin emas. Mastura memakai cincin yang cantik. Okey, sekaki payung. Ada sekaki payung bergantung di troli. Ataupun Mastura membawa sekaki payung pun boleh, sebab kita andaikan dia yang bawa payung ni. Seurat gelang Makcik Nabila, Makcik Mastura menggunakan seurat gelang emas di tangan. Ataupun Makcik Mastura memakai gelang emas di tangan. Seurat gelang emas di tangan. Itu cara kita buat ayat input konteks. Okey, nanti ini tugasan kamu semua. Okey, ini contoh bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan yang diberikan. Contoh senaskah novel tadi. Ada ayat dalam ayat tadi dia bagi makcik adahkan kamu senaskah novel. Jadi kamu kena buat ada 5 ayat. Sepasang cermin mata, sebuah kamera, sebentuk cincin, kaki payung, seurat gelang. Ikut konteks gambar tadi. Okey, boleh buat. Bahan ni ada dalam Google Classroom. Boleh ambil dan buat dalam tu, hantar ambil gambar dan hantar semula dalam Google Classroom. Okey murid-murid, cikgu harap murid-murid boleh faham. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.